Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Anwar menjelaskan bahawa cadangan cukai keuntungan modal tidak akan dikenakan ke atas jualan saham melalui IPO. Bursa akan memperkenalkan rangka kerja baharu untuk peralihan firma di pasaran LIP ke pasaran ACE. MPRC, industri OGSE negara dalam fasa pemulihan. Saham Opstar yang bakal disenaraikan di pasaran ACE terlebih langgan sebanyak 77.05 kali. Anwar menjelaskan bahawa cadangan cukai keuntungan modal tidak akan dikenakan ke atas jualan saham melalui IPO. Penjualan saham tidak tersenarai melalui tawaran awam permulaan atau Initial Public Offering IPO yang diluluskan tidak akan tertakluk kepada cadangan cukai keuntungan modal, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap dalam ucap tama di Invest Malaysia 2023, Anwar menyatakan bahawa beliau menyedari kebimbangan dalam kalangan pelabur terhadap cadangan beliau, iaitu cukai keuntungan modal oleh kerajaan ke atas saham tidak tersenarai pada kadar rendah. Saya ingin memberikan komitmen kerajaan kepada anda bahawa cukai keuntungan modal hanya akan dimuktamadkan selepas sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan. Keduanya, cukai itu tidak akan diperkenalkan ke atas saham yang disenaraikan, kata Anwar pada 8 Mac. Ketiga, pelupusan saham tidak tersenarai di Bursa Malaysia untuk IPO yang diluluskan juga tidak akan tertakluk kepada cukai keuntungan modal, kata Anwar. Secara ringkasnya, mana-mana individu atau syarikat yang menjual saham dalam syarikat tersenarai tidak akan tertakluk kepada sebarang cukai keuntungan modal baharu. Sementara itu, bagi syarikat tidak tersenarai yang berhasrat untuk menjual kepentingan mereka melalui tawaran untuk jualan dalam IPO juga tidak tertakluk kepada cukai keuntungan modal. Dalam ucapan belanjawan 2023 bulan lepas, Anwar mengumumkan cadangan pengenalan cukai keuntungan modal ke atas penjualan saham dalam syarikat swasta tahun depan. Berita seterusnya, Bursa akan memperkenalkan rangka kerja baharu untuk peralihan firma di pasaran LIP ke pasaran ACE. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Suruhanjaya Security Malaysia (SC) bersama Bursa Malaysia akan memperkenalkan rangka kerja peralihan pasaran LIP untuk syarikat yang beralih daripada pasaran LIP ke pasaran ACE. Pada masa yang sama, Bursa akan memperkenalkan Recognized Approved Advisor Framework baharu yang akan mengembangkan kumpulan penasihat untuk pasaran ACE, kata Anwar. Terdapat rungutan dalam kalangan pemegang saham firma tersenarai di pasaran LIP yang menghadapi halangan untuk berpindah ke pasaran ACE. Berdasarkan rangka kerja semasa, syarikat yang tersenarai di pasaran LIP dikehendaki dinyah senarai dahulu sebelum mereka boleh berpindah ke pasaran ACE. Mereka perlu melalui proses penilaian tawaran awam permulaan IPO serupa yang dilakukan oleh syarikat tidak tersenarai untuk membolehkan mereka disenaraikan di pasaran ACE. Sehingga Februari lalu, terdapat 6 syarikat yang telah menarik balik penyenaraian mereka di pasaran LIP dan satu lagi syarikat iaitu Top Vision Eye Specialist sedang dalam proses penyenaraian secara sukarela bagi membolehkan syarikat ini disenaraikan di pasaran ACE. 6 syarikat itu ialah MLEX Holdings Berhad dan Aurora Italia International Berhad pada 2022, ET Vision Holdings Berhad dan Cosmos Technology International Berhad pada 2021, dan JM Education Group Berhad dan Polymer Link Holdings Berhad pada 2020. Cosmos dan TT Vision kini telah disenaraikan di pasaran ACE. Pada 8 Februari 2023, saham Cosmos ditutup pada harga 54.5 sen sesaham, sementara saham TT Vision ditutup pada harga RM1.30 sesaham. Beralih ke berita seterusnya. MPRC, industri OGSE negara dalam fasa pemulihan. Industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas, Oil and Gas Services and Equipment OGSE Malaysia menunjukkan pemulihan secara beransur-ansur beberapa tahun kebelakangan ini. Namun, usaha diperlukan untuk memastikan syarikat OGSE berada pada tahap boleh berkembang untuk jangka masa panjang, kata Malaysia Petroleum Resources Corp MPRC. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MPRC Muhammad Yazid Jaafar berkata, saiz industri semakin membesar. Keputusan kewangan syarikat yang disenaraikan bagi tahun kewangan 2022 seperti yang dilaporkan dalam perfailan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad juga menunjukkan pemulihan perniagaan yang menyebabkan pendapatan mereka bertambah baik. Beliau berkata, berita-berita positif juga muncul susulan pemberian kontrak baharu dan jangkaan kadar industri yang lebih tinggi. Ini yang merupakan petanda baik bagi syarikat OGSE. Namun begitu, industri tetap bersedia terhadap sebarang perkara yang tidak dijangka yang boleh mengganggu pemulihannya. Peluang yang muncul dan risiko yang ada seperti peralihan tenaga, keperluan kemampanan yang lebih ketat dan ketidaktentuan ekonomi yang berterusan akibat konflik Rusia-Ukraine boleh menjejaskan pemulihan industri OGSE pada masa hadapan, kata Muhammad Yazid dalam satu kenyataan pada 8 Mac. Berdasarkan apa yang berlaku ini, MPRC terus menggesa syarikat OGSE untuk memanfaatkan inisiatif Pelan Tindakan Industri OGSE Kebangsaan OGSE Blueprint 2021-2030
untuk membantu mereka mencapai kestabilan jangka panjang, katanya lagi. MPRC berfungsi sebagai pemantau OJSE Blueprint yang diwujudkan untuk menyokong syarikat OJSE dalam menangani isu-isu dalam industri dan boleh memberikan nilai tambah yang lebih tinggi untuk pertumbuhan yang mempat. Berita seterusnya, saham Opstar yang bakal disenaraikan di pasaran ACE terlebih langgan sebanyak 77.05 kali. Tawaran awam permulaan atau Initial Public Offering IPO Opstar Berhad telah terlebih langgan sebanyak 77 kali menjelang penyenaraiannya di pasaran ACE Bursa Malaysia pada 15 Mac. 31.81 juta saham IPO yang disediakan telah menerima sebanyak 39,103 permohonan, iaitu 2.48 bilion saham IPO bernilai 1.56 bilion ringgit. Ini menyaksikan IPO ini terlebih langgan dengan kadar 77.05 kali, kata Opstar dalam satu kenyataan pada 7 Mac. Bagi kategori Bumiputera, sebanyak 17,257 permohonan untuk 749.26 juta saham IPO telah diterima, mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 46.11 kali. Bagi kategori awam, sebanyak 21,846 permohonan untuk 1.73 bilion saham IPO telah diterima, mewakili kadar terlebih langgan sebanyak 108 kali. 22.27 juta saham IPO yang disediakan untuk pengarah, pekerja dan rakan perniagaan yang layak telah menyumbang kepada kejayaan Opstar dan anak syarikat juga telah dilanggan sepenuhnya, kata kumpulan itu. Afin Wang Investment Bank Berhad mengesahkan bahawa 31.88 juta saham IPO yang disediakan untuk permohonan melalui penempatan persendirian atau private placement kepada pelabur terpilih telah dilanggan sepenuhnya, dan 79.53 juta saham melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri juga telah dilanggan sepenuhnya. Opstar menyasarkan untuk mengumpul 104.25 juta ringgit dalam jualan saham awamnya sebanyak 165.5 juta saham baru atau 26% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan semasa penyenaraian, iaitu 636.2 juta saham. Saham ini berharga 63 sen sesaham. Melalui anak syarikatnya, Opstar terlibat terutamanya dalam penyediaan perkhidmatan reka bentuk litar bersepadu IC, meliputi reka bentuk bahagian hadapan, reka bentuk bahagian belakang dan penyelesaian siap guna yang lengkap. Reka bentuk IC Opstar boleh digunakan untuk produk akhir dalam industri seperti telekomunikasi, elektronik industri, otomotif dan elektronik pengguna. Afin Wang Investment Bank Berhad ialah penasihat utama, penaja, ejen penempatan tunggal dan penaja jamin tunggal untuk IPO. Anda berminat nak mohon saham IPO? Nak mohon IPO kena ada akaun CDS. Buka akaun CDS dengan saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda. Layari akaun CDS.com. Bagi anda yang berminat nak tahu bagaimana cara untuk membeli saham IPO di MITI, anda boleh tonton video ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe.